Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Ati. So, untuk video kali ni, Cikgu nak sambung dengan 8.2.2 tafsiran graf fungsi. So, untuk hari ni, standard pembelajaran mentafsir graf fungsi. So, sebelum ni kita dah buat graf, kita dah bina jadual, kita dah buat graf. So, sekarang macam mana kalau kita nak tafsir graf fungsi yang diberikan kepada kita? Jom kita tengok macam mana. Okey, macam mana kita nak mentafsir graf fungsi. So, sebelum ni kita dah tengoklah macam mana kita nak melukis graf. Okey, so hari ni kita sambung dengan kita nak tafsir graf fungsi tersebut. So, kita imbas kembali. Okey, so kita ada beberapa jenis graf lah. Okey, graf linear, graf kuadratik, graf kubik, graf salingan. Okey, so ni graf fungsi ni kita boleh tafsir daripada dia, okey, membuat tafsiran dan ramalan terhadap situasi yang berlaku atau akan berlaku, okey, mengikut hubungan yang diperoleh daripada pemboleh ubah. Maksudnya antara X dan Y itulah. Okey, so kita boleh tengoklah maklumat apa yang boleh diperoleh daripada graf-graf fungsi tersebut. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Okey, dekat sini kita ada graf fungsi Y sama dengan 2X tambah 2. So, ini adalah graf fungsi linear lah. Berdasarkan graf, tentukan nilai Y apabila X sama dengan 2. Okey, so B nilai X apabila Y sama dengan 4. So, dekat sini kita kena tengoklah nilai Y apabila X sama dengan 2. So, X sama dengan 2 tu kita tengok pada paksi X. Okey, so daripada graf apabila X sama dengan 2, kalau kamu tengok dekat sini, okey, ni X sama dengan 2, kita lukis garisan mencancang. Sebab dia bermula dari paksi X. So kita lukis garisan mencancang, okey, garis putus-putus naik ke ataupun turun. Ikutlah di mana garis kita pada masa tu. Okey, so ni atas kan garis kan. So kita naik ke atas, kemudian okey, sampai dekat garis ataupun sampai dekat kita punya graf tu, garis graf tu, okey, kita sambung ke paksi Y. Itu kalau apabila X sama dengan apa-apa. Okey, kita naik ataupun kita turun lah. So, dalam kes ni kita naik, lepas tu kita ke paksi Y. So, daripada sini apabila X sama dengan 2, kita dapat Y sama dengan 6. Okey, senang saja. Okey, untuk B, apabila Y sama dengan 4, okey, kena tengoklah Y sama dengan 4 di mana? Di sini. Okey, Y sama dengan 4, kita gerakkan, kita lukis garis putus-putus kepada line graf tersebut. So ni line dia kan. Okey, so gerakkan dia. Okey, kita lukis garis putus-putus dan kita turun ke bawah. Sebab kita nak baca paksi X dia berapa. So dekat sini kita dapatlah X sama dengan 1. Macam tu je. Okey, contoh yang kedua. Rajah berikut menunjukkan graf bagi fungsi Y sama dengan X kuasa 2 tolak 2. Berdasarkan graf, tentukan nilai Y apabila X sama dengan 2. Nilai X apabila Y sama dengan 7. Okey, so kalau kita tengok dekat sini. Okey, ni dia dah bagi. Okey, daripada graf. Okey, buat garis mengufuk macam tu cakap tadi lah. Okey, apabila X sama dengan 2, okey, X sama dengan 2, sini X, okey, X sama dengan 2, Y, okey, kita lukis garis putus-putus ke arah garisan graf. Okey, lepas tu kita gerakkan dia ke paksi Y. So kita dapatlah apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 2 juga. Yang ni untuk A. Untuk B, okey, untuk B apabila Y sama dengan 7. Ni okey, ni Y sama dengan 7. Kalau kita tengok, ini adalah graf fungsi kuadratik. Okey, so kalau kamu tengok sini, kamu lukis garis putus-putus mengufuk, okey, pada X pada Y sama dengan 7. Okey, ni 6. So tengah-tengah ni 7. Okey, so dia akan menyentuh kepada 2 titik. 2 titik pada garis ni, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Yang ni special case lah untuk garis untuk graf fungsi kuadratik. Okey, so kita akan ke kanan dan juga ke kiri. Kita tengoklah kat mana dia ada kan. Okey, so kita turun ke bawah. Satu, kita akan dapat nilai dia X sama dengan 3. Okey, dan lagi satu kita akan dapat nilai dia X sama dengan negatif 3.
Okey, itu untuk graf kuadratik. Alright. Okey, contoh yang ketiga. Graf fungsi di sebelah menunjukkan pergerakan sebiji bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Okey, berdasarkan graf, tentukan jarak bola itu daripada tanah pada minit pertama. Kemudian B, masa bola itu menyentuh tanah. Okey, so daripada graf, apabila X sama dengan 1, okey, so X sama dengan 1, dia nak jarak bola itu pada minit yang pertama. Okey, so ini minit yang pertama. Kita naiklah atas kan. Okey, lukis garis mencancang sampai ke garis graf. Okey, kemudian gerakkan ke paksi Y. So kita dapatlah Y sama dengan 2. Okey, maka jarak bola dari tanah pada minit pertama ialah 2 meter. Okey, so kita kena habaklah ni. Jarak dia adalah 2 meter pada minit yang pertama. Okey, untuk B, apabila bola menyentuh tanah, tingginya ialah 0. So mana Y sama dengan 0? Di sini. So bila Y sama dengan 0, X sama dengan X sama dengan 2. Okey, so X sama dengan, okey, apabila Y sama dengan 0. Okey, ni Y sama dengan 0 ni. X sama dengan, dia sentuh kat sini kan. So X sama dengan 2. Okey. Maka bola menyentuh tanah pada minit ke-2. Macam tu je. Alright. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Okey, ni panjang sikit soalan dia. Okey, dalam expo keusahawanan yang lepas, Anis telah menjual nasi goreng di kedai Persatuan Pengguna. Okey, graf di sebelah menunjukkan bilangan bungkus nasi goreng yang dijual dengan keuntungan yang diperoleh Anis. So kita ada graf keuntungan dan juga bilangan, berapa bilangan bungkus nasi goreng, berapa unit. Okey, so berdasarkan graf, berapakah keuntungan yang diperoleh Anis hingga dia berjaya menjual 20 bungkus nasi goreng. Okey, so yang first kali kita tengoklah. Okey, A, untuk A. Okey, dia kata 20 bungkus nasi goreng. So X lah. 20. Okey, 20 bungkus nasi goreng. Berapa keuntungan dia? So daripada sini kita lukis garis mencancang. Kemudian kita gerakkan ke paksi Y. So kita dapatlah apa keuntungan dia? RM 10. Okey, itu untuk A. Okey, kemudian jika Anis mendapat keuntungan sebanyak RM20, maksudnya dekat sini lah, kan? Okey, berapakah bungkus nasi goreng yang telah dijual? Okey, so 20 nya kat mana? Sini 20, kita gerakkan dia, lukis garis putus-putus mengufuk. Okey, sampai kepada garis graf ni, kita turun ke bawah. Okey, so kita dapat sama dengan bilangan bungkus dia 40 bungkus. Okey, so pada dengan keuntungan RM20, Anis boleh jual 40 bungkus nasi goreng. Okey. Okey, C, berapakah keuntungan Anis jika 26 bungkus nasi gorengnya terjual? So dekat sini kalau kita tengok, dia tak adalah 26. So kita kena kira lah kan. Okey, so macam mana kita nak kira? Dekat sini, okey, jarak di antara 10 20 ni adalah 10 unit. Macam cikgu bagi tahu sebelum ni lah. Okey, so jarak ni 10 unit. Sini sampai sini kan. Maksudnya satu kotak kecil ni, satu ni sebelah satu lah. Okey. So 26 di mana? Okey, 1 2 3 4 5 dekat sini. Okey. Alright. So di sini 26, kita lukis garis mencancang. Okey, sampai kepada garis graf. Okey, kita gerakkan dia ke paksi Y. So yang untuk paksi Y pula. Okey, yang ni kita ada 10 kotak. Okey, 5 unit. Ini 5 unit kan. Maksudnya 2 kotak kecil tu 1 lah. Okey, so dekat sini nilai dia berapa? 10, 11, 12, 13. Okey, so C jawapan dia adalah berapa? Okey, soalan dia berapa keuntungan? So RM 13 ringgit.
Okey, untuk 26 bungkus nasi goreng. Okey, D, nyatakan satu inference yang sesuai bagi graf jualan itu. Okey, so D, jumlah keuntungan Anis meningkat jika bilangan bungkus nasi goreng yang dijual bertambah. Okey, so kita nampak lah ni kan, kalau dia tambah bilangan nasi goreng yang terjual, so keuntungan dia pun naik lah. Okey. Dan akhir sekali, okey, E, berdasarkan trend graf tersebut, ramalkan keuntungan Anis jika 60 bungkus nasi gorengnya berjaya terjual. Okey, so kalau kita tengok dari sini, kita tengok trend dia lah. Okey, 20 bungkus RM10. 40 bungkus RM20. So kalau 60 bungkus, okey, boleh dapat jawapan kan? 60 bungkus. Okey, so kalau 60 bungkus kita dapatlah RM30. Okey, tu cara nak jawab ataupun cara nak tafsir graf fungsi. Okey, so kamu ada, jom cuba 8.2, boleh try cuba muka surat 163, nombor 4 dan nombor 5. Alright. Okey, sampai di sini saja untuk video kali ni. Sebelum kita berjumpa dalam video akan datang. Bye. Hai, sebelum close video jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Cikgu Ati. Jangan lupa tekan loceng untuk video-video yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.